sejahtera kepada semua. Program kecemerlangan untuk mata pelajaran seni visual SPM kertas 1 slot pertama. Objektif untuk video ini adalah harap murid dapat mengenal pasti format instrumen pendidikan seni visual SPM tahun 2021, menjelaskan sejarah dan apresiasi seni visual termasuk perkembangan seni visual di Malaysia, seni ragam hias, pakaian tradisional dan perhiasan diri, alat kebesaran diraja dan perhiasan diraja serta seni bina. Membincangkan bahasa seni visual, mengenal pasti bidang komunikasi visual dalam seni reka grafik dan seni foto. Sinopsis kandungan untuk slot pertama ini adalah perkongsian tentang tajuk yang penting dalam 3 bidang ini, iaitu bidang sejarah dan apresiasi seni visual, bahasa seni visual, komunikasi visual, supaya murid dapat lebih mantap dalam 3 bidang ini untuk menjawab soalan dalam kertas 1 SPM nanti. Mari kita tengok format PSB SPM. Untuk format SPM ini dibahagi kepada 3 kertas. Untuk kertas pertama adalah ujian bertulis, iaitu kamu perlu jawab 40 soalan objektif dalam masa 1 jam. Okay. Untuk kertas 2 adalah melukis, ujian melukis, iaitu amali. Kamu diberi 6 soalan dan kamu kena pilih 1 soalan untuk dilukis. Dan selalunya soalan akan diberi 1 minggu lebih awal sebelum SPM. Untuk kertas 3 adalah buat kerja khusus, iaitu KRSV. Ada 4 soalan dan kamu perlu jawab 1 soalan. Okey. Dan wajaran untuk kertas 1 adalah 20, kertas 2 50 dan kertas 3 30. Untuk kertas 1, iaitu kamu kena jawab teori 40 soalan objektif aneka pilih dalam masa 1 jam. Wajarannya adalah 20%. Okey. Apakah isi kandungan dalam kertas 1 objektif? Isi kandungan dia adalah termasuk semua topik daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Okey, ini adalah topik untuk tingkatan 1. Ada 3 bidang dan 17 tajuk. Kemudian tingkatan 2 ada 5 bidang untuk 11 tajuk. Tingkatan 3 ada 5 bidang dengan 11 tajuk. Untuk tingkatan 4 ada 5 bidang dengan 9 tajuk. Untuk tingkatan 5 ada 5 bidang dengan 8 tajuk. Okey, ini adalah secara keseluruhan semua tajuk dibahagikan ikut bidang. Okey, bidang 1, 2, 3 sampai ke 7. Okey. Untuk slot pertama ini akan bincangkan tentang 3 bidang, iaitu bidang pertama sejahtera dan apresiasi seni visual, bidang 2 bahasa seni visual, bidang 3 komunikasi visual, beserta dengan tajuk-tajuknya. Untuk bidang pertama sejarah dan apresiasi seni visual ada 5 tajuk, iaitu perkembangan seni visual di Malaysia, seni ragam hias pengangkutan, alat permainan rakyat dan alat domestik, pakaian tradisional dan perhiasan diri, alat kebesaran dan perhiasan diraja, dan seni bina. Okey, dalam tajuk pertama, perkembangan seni visual di Malaysia, ada 3 bidang akan bincangkan perkembangan dia secara ringkas dalam seni halus, seni reka dan seni craft. Okey, mari kita tengok sejarah seni halus di Malaysia. Dia bermula pada tahun 1920-an
dengan penubuhan Penang Impressionist Society. Pada 1930-an, muncul sekumpulan pelukis yang dikenali 12 pelukis perintis di Pulau Pinang. Pada 1950-an, muncul pelukis yang menggunakan subjek tempatan sebagai tema dalam karya catatan. Selepas merdeka, pengembangan seni visual rancak dengan penubuhan Angkatan Pelukis Se-Malaysia dan Persatuan Pelukis Malaysia. Okey, kita tengok beberapa tokoh seni halus Malaysia. Okey, ada banyak cikgu pilih beberapa. Yang pertama, orang pertama Abdullah Arif. Okey, hasil karya yang terkenal Coconut Plantation. Okey, dia buat lukisan dan buat catatan. Kedua, Anthony Lau. Dia adalah pengacar. Dia adalah buat archer punya. Adalah pengacar yang terkenal di Malaysia. Salah satu hasil karya yang sangat terkenal adalah Ayam Jantan. Okey. Okey. Tokoh ketiga, Juhari Said. Dia adalah buat cetakan. Salah satu hasil karya dia adalah Kata Nak Jadi Lembu. Okey, seterusnya Chua Tian Teng. Dia adalah buat catatan tetapi dia guna teknik batik. Okey. Dan yang bawah adalah hasil oleh Muhammad Hossein Anas. Okey, dia buat banyak portrait punya. Okey, untuk pertubuhan dan persatuan seni halus sebelum merdeka adanya Penang Impressionist Society, Wednesday Art Group. Dan selepas merdeka adanya dua, iaitu Angkatan Pelukis Se-Malaysia dan Persatuan Pelukis Malaysia. Kita tengok Wednesday Art Group 1954. Okey. Ciri-ciri mereka buat landscape, buat figura dan pelbagai jenis lukisan, catatan. Okey, gunakan pelbagai teknik. Okey, dan ini adalah contoh-contoh karya yang dihasilkan. Kemudian Angkatan Pelukis Semenanjung adanya Muhammad Hossein Anas, Muhammad Salehuddin, Mazli Maksum. Mereka yang menubuhkan penubuhan ini. Mereka melukis portrait, landscape dan membawa satu era baru dalam seni lukis moden yang dirajui. Okey, dan aktiviti mereka adalah seperti pameran dan bimbingan melukis portrait. Mari kita pergi tengok seni reka. Kita tengok beberapa tokoh. Tokoh pertama adalah tokoh dalam reka bentuk teknologi, iaitu Zulkifli Harun. Dia khas kepada bidang teknologi. Tokoh kedua iaitu reka bentuk fashion. Dia buat banyak beg, kasut, iaitu Jimmy Choo. Yang ketiga, reka bentuk grafik. Tokoh dia adalah Haji Hashim Hassan. Dia mempunyai gelaran papak logo Hari Kebangsaan. Yang keempat ialah tokoh reka seni animasi, iaitu Hassan Abdul Muttalib. Kalau kamu tahu cerita Sang Kancil dengan buaya, dialah yang hasilkan animasi tersebut. Okey, dalam seni craft bagi kepada dua, iaitu tradisional dengan moden. Tradisional ada batik, tembikar, ukiran kayu, tenunan, anyaman, tekatan. Moden ada seni kertas, kraft sabung, kraft magnet, kraft lilin dan kraft tali. Mari kita tengok adik guru dalam seni kraft. Yang pertama, Yusuf Haji Abdullah. Dia khas dalam bidang batik. Kedua, Zamari. Dia kepada bidang tembikar. Haji Abdul Rahman Long dalam bidang ukiran kayu. Nur Haizan Nordin dalam ukiran kayu. Haja Habibah Zikri dalam tenunan. Haja Natipa dalam tenunan. Kemudian adanya Aminah Haji Ahmad
dalam Ayaman, Ishak Kasim dalam Ayaman, Hajar Aziza Muhammad Yusuf dengan Aina Tisha Biladin, mereka dua-dua dalam kraf Katan. Kita masuk tajuk kedua, seni ragam hias pengangkutan alat permainan rakyat dan alat domestik. Dalam seni ragam hias ialah seni hiasan dalam seni kraf atau kaya seni. Ini adalah contoh seni ragam hias kain puan, ukiran kayu, ukiran tempat. Dalam seni ragam hias pengangkutan, seni ragam hias pada beca dan kereta lembu biasanya pada kisi-kisi belakang tempat duduk penumpang atau bawah tempat letak kaki. Ini adalah contoh mereka hias beca dengan kereta lembu. Kemudian ini adalah ragam hias pada perahu tradisional. Ada banyau, caping, okok dengan badan dia. Okey, ini adalah bahagian dengan kamu nampak adanya corak. Okey, ragam hias. Kita tengok seni ragam hias alat permainan rakyat. Pertama, wow, gasing, congkat. Seni ragam hias untuk alat domestik, reha, kukuran, acuan putu, jebak puyuh. Okey, masuk tajuk ketiga, adanya pakaian tradisional dan perhiasan diri. Dalam raja di bawah ini, kamu boleh nampak kaum dengan pakaian mereka. Kita akan tengok seterusnya. Untuk jenis-jenis pakaian tradisional Melayu lelaki, adanya baju sikap, baju Melayu cakap musan, baju Melayu teluk pelanggar. Kemudian untuk pakaian tradisional Melayu perempuan, adanya baju kurung teluk belanggar, baju kurung Kedah, Bayak, baju kurung cakap musan, baju real pah. Untuk pakaian tradisional Cina lelaki, sangfu, perempuan, chongsang. Untuk India, dhoti untuk lelaki, perempuan, sari. Kemudian ini adalah pakaian etnik Kadazan Papua dengan pakaian tradisional Iban. Untuk perhiasan diri Melayu lelaki, ada pakai capal, macam selipar lah, tengkolok, samping, butang baju Melayu. Okey, yang pakai pada baju Melayu mereka dengan keris. Untuk perempuan, adanya gentik, sagu lintang, toko, kerongsang, tali pinggang, penting, cucu sanggur, kerongsang berantai. Kena tahu nama, terutamanya toko, penting, gentik pakai pada kepala. Ini yang selalu boleh tanya dalam SPM. Kemudian untuk perhiasan diri Cina, adanya penutup kepala, cincin, cucu sanggur dengan gelang. Untuk perhiasan diri India, mereka pakai gelang tangan, gelang kaki dan hiasan kepala. Okey, masuk ke tajuk keempat, adalah kebesaran diraja dan perhiasan diraja. Adanya cogan alam, cogan agama, adanya pedang keris panjang dan sundang diraja, adanya cokmal, keris panjang diraja, payung ubu-ubu kuning dan tongpak berambu. Untuk perhiasan diraja, adanya tengkolok diraja, muskat, meskit, keris pendek diraja, penting diraja, ganding diraja dan kalung diraja. Masuk ke tajuk kelima, seni bina. Dalam seni bina, salah satu topiknya adalah berkaitan dengan rumah tradisional. Okey, perlu mengetahui label bahagian rumah Melayu tradisional, fungsi setiap bahagian ruang rumah, bezakan pembinaan rumah tradisional Melayu dalam setiap negeri. Mereka boleh tunjukkan dalam soalan SPM, boleh tunjukkan gambar dan kamu kena pastikan rumah itu
dan juga rumah itu di mana. Selalunya wujud di mana, negeri mana. Okey, mari kita tengok bahagian rumah tradisional. Yang pertama, anjong atau serambi yang warna biru tu untuk menyambut tetamu, bersantai, berbincang, majlis kenturi, mengirap pukat. Yang bahagian warna peach color ini, rumah ibu untuk berbincang, tempat makan, tidur dan sembahyang. Untuk bahagian 3 adalah selang. Okey, dia macam sambungan lah. Kemudian keempat, dapur lah yang warna hijau tu untuk masak, simpan peralatan masak. Dan belakang sekali warna coklat tu adalah dinama pelantau untuk menyediakan makanan dan tempat simpan barang. Okey. Dan kamu boleh nampak adanya warna putih tu, itu adalah bahagian dia. Kita tengok seterusnya. Okey. Ada pemelih, terbalaya, ukiran motif lebah berkantong dengan kekisi. Nah, kena tahulah. Okey, ini adalah contoh-contoh rumah tradisional. Ada rumah bujang, ada rumah tunggal, rumah berpelih, selalu wujudnya di Terengganu, rumah perabung kayu, rumah Minangkabau di Negeri Sembilan, rumah Tiang 12, rumah Serambi Melaka, rumah Limas selalu di Johor, rumah Perampung 5 selalunya di Kelantan, rumah Panjang Sarawak. Untuk rumah ibadat iaitu masjid, adanya Masjid Kampung Laut, okey, adalah masjid tertua di Malaysia. Kemudian Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negara dan Masjid Tengkera. Untuk rumah ibadat gereja yang paling popular adanya Gereja Saint Paul, Gereja Saint Anthony. Kemudian kita tengok rumah ibadat untuk agama yang lain, Toko Wat Kueh Guara. Okey. Ini adalah 4 rumah ibadah. Okey, untuk istana, saya pun tunjukkan 2 sahaja, Istana Negara, Istana Iskandaria. Okey, kita tengok bidang kedua iaitu bahasa seni visual. Bahasa seni visual boleh bahagi kepada 2 bidang iaitu unsur seni iaitu termasuk garisan rupa, bentuk, jalinan, ruang, warna dengan prinsip rekahan adanya harmoni, kontra, penegasan, kepelbagaian, imbangan, kesatuan irama dan pergerakan. Dalam SPM bahagian ini selalunya tanya agak banyak soalan. Jadi kena menguasai dengan betul-betul. Okey, untuk unsur seni ada 6 yang seperti diberitahu tadi. Okey, garisan rupa, jalinan, warna, ruang dan bentuk. Kita tengok yang pertama, garisan. Jadi untuk jenis-jenis garisan, kamu kena tahulah apa nama dia. Dengan tengok yang di bawah ini, garisan berlingkar. Dia memberi motif macam pergerakan. Sama juga untuk garisan beralun, boleh menunjukkan pergerakan. Dan garisan pancaran, dia menunjukkan dia bertenaga sebab dia berpancar. Dan garisan melintang, dia menunjukkan dia gemuk ke, luas ke, ataupun memberikan perasaan tenang. Okay. Kemudian garisan mendekat menunjukkan seseorang itu kurus, tinggi, teguh. Okay. Untuk rupa, dia definisi dia adalah apabila penghujung garisan bertemu dengan awalnya. Dan jenis-jenis rupa boleh bahagi kepada 2, iaitu seperti kamu nampak adalah rupa organik dengan rupa geometri. Rupa organik tidak bersudut, lebih spontan. Dengan rupa geometri, dia bersudut. Perlu lukis menggunakan alat geometri. Untuk jenis-jenis bentuk boleh bahagi kepada 2, iaitu bentuk konkret, bentuk sebenar yang bersifat 3 dimensi dan dapat dirasa, disentuh dan dilihat daripada pelbagai sudut.
dengan bentuk ilusi ialah bentuk yang dihasilkan melalui kemahiran penggunaan unsur-unsur seni seperti warna, garisan dan lain-lain. Okey. Jadi kamu nampak kerusi di bawah tu adalah bentuk konkret yang macam sebenar. Kemudian buah yang untuk bentuk ilusi tu dia macam melukis punya. Jadi ilusi sahaja. Okey, kita tengok jalinan. Jalinan boleh bahagi kepada dua jenis, iaitu jalinan sentuh dengan jalinan tampak. Untuk jalinan sentuh, dia boleh dirasa. Contohnya anyaman, kulit durian, tayar kertas. Jalinan tampak tidak dapat dirasa, tetapi ada jalinan pada permukaan tersebut. Contohnya batik, kulit tembikai, kulit harimau. Kita tengok warna. Warna boleh dibahagi kepada 3 jenis, iaitu warna asas, warna sekunder, warna terkira. Warna asas adalah tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna lain, iaitu 3 warna: kuning, biru, merah. Warna sekunder dihasilkan dengan campuran 2 warna asas. Seperti kamu nampak, merah campur kuning dapat jingga, kuning campur biru dapat hijau, biru campur merah dapat ungu. Dengan warna tertiar dihasilkan dengan campuran 1 warna asas dan 1 warna sekunder. Merah campur jingga dapat merah jingga, kuning campur jingga dapat kuning jingga, kuning campur hijau dapat kuning hijau, biru campur hijau dapat biru hijau, biru campur biru dapat biru ungu, merah campur ungu dapat merah ungu. Okey, dan kamu boleh nampak di sini ini adalah roda warna. Yang tengah-tengah segitiga itu adalah warna utama. Kemudian yang B itu warna kedua, iaitu warna sekunder, dengan C warna ketiga, iaitu warna tertiar. Mari kita tengok juga suhu warna. Suhu warna ialah kumpulan warna yang mempunyai kesan pancaran cahaya panas atau kesan pancaran cahaya sejuk. Jadi kamu boleh nampak sebelah kanan itu adalah warna panas, sebelah kiri itu adalah warna sejuk. Okey, warna penggenap ialah warna yang pertentangan dalam roda warna. Kamu boleh nampak dalam roda ini, merah warna yang pertentangan dia adalah hijau. Kemudian kuning yang pertentangan dia adalah ungu, dan biru pertentangan dia adalah jingga. Okey, kita teruskan ke bahasa seni visual seterusnya yang berkaitan dengan prinsip rekaan. Okey, adanya harmoni, mempunyai sifat persamaan dalam penggunaan unsur-unsur seni. Kemudian kontra, sifat bercangkang ataupun pertentangan dalam penggunaan unsur-unsur seni. Penegasan, unsur yang menyela atau menjadi pemusatan atau tarikan. Ada unsur kontra yang ketara. Kemudian keberbagaian, ciri-ciri yang pelbagai, gabungan pelbagai gaya, nilai dan idea. Kemudian pergerakan, wujud keadaan yang bergetar, bergoyang, beralun. Dia guna ulangan objek untuk mewujudkan pergerakan dia dengan saiz yang berbeza. Kemudian kesatuan, ada unsur kesamaan ataupun keserasian, ulangan yang sistematik, tema yang sama, susunan gubahan yang serasi. Kemudian imbangan, keadaan yang seimbang atau berpadanan. Okey, dan sekarang kamu boleh nampak contoh-contoh aplikasi prinsip rekaan. Yang pertama, harmoni. Dia ada ulangan, corak yang sama, warna yang sama, dia berulang. Kemudian tengok sebelah kanan, adanya kontra dari segi bentuk. Okey. Kemudian ada kontra dari segi warna. Tengok apple itu, ada satu apple yang warna hijau. Ada penegasan, ada ladybird pada daun. Jadi ladybird itu adalah penegasan. Ada irama dan pergerakan. Okey, dengan menggunakan garisan yang berulang-ulang. Kemudian yang di bawah kamu boleh nampak pelbagai keperbagaian.
kesatuan. Pinggang yang berbeza tetapi semuanya adalah pinggang. Okey, walaupun dia berbeza, maksudnya ada kesatuan. Kemudian adanya imbangan, simetri dengan imbangan tidak simetri. Okey, untuk bidang 3 komunikasi visual ada 8 tajuk. Yang pertama, seni reka grafik, simbol dan logo. Kedua, seni foto, seni reka grafik, tipografi, seni foto, kamera dan printing perimagean, seni reka grafik, ilustrasi, seni foto, genre fotografi, seni reka grafik, infografi, seni foto, manipulasi image dan e-portfolio. Kita tengok tajuk yang pertama dalam seni reka grafik, simbol dan logo. Tujuan simbol dicipta untuk memudahkan pengguna memahami sesuatu tanpa menggunakan perkataan. Contoh-contoh simbol yang seperti kamu nampak. Jadi kamu tengok simbol sahaja, kamu boleh tahu apa mesej yang mahu disampaikan. Okey, logo. Dia adalah lambang atau tanda bagi sesebuah perniagaan, kelab, persatuan atau agensi. Satu ciri-ciri logo yang baik adalah logo itu ringkas, jelas dan mudah diingat. Dia boleh menyampaikan mesej merentas bahasa dan bangsa. Okey, ini adalah contoh-contoh logo. Jadi bila kamu nampak logo tersebut, kamu boleh terus tahu, oh ini adalah logo Starbucks. Okey, bila nampak huruf G dengan ada 4 warna tersebut, dan kamu akan tahu, oh ini adalah logo untuk Google. Okey, jadi semasa buat logo, kena buat logo yang mudah diingat. Okey, untuk tajuk 2, seni foto adalah dari kamera pinhole. Okey, belum lagi adanya kamera digital dan sekarang kita sangat biasa gunakan handphone ambil gambar. Dulu tak ada, mereka gunakan kamera pinhole, gunakan kertas foto, letak dalam kamera tersebut untuk ambil gambar. Dan gambar itu bila nampak, kamu nampak dalam gambar tersebut, dia adalah terbalik. Kamera pinhole ini adalah kamera yang paling ringkas. Dia adalah kotak-kotak cahaya yang mempunyai lubang kecil. Kertas foto pada bahagian pertengahan, dia berfungsi berdasarkan fungsi optik. Cahaya memancarkan imej pada arah pertengahan untuk merakam objek pegung sahaja, iaitu objek yang tidak bergerak. Dan imej bersifat nyata, songsan dan saiz imej lebih kecil. Tajuk 3, seni reka grafik tentang tipografi. Mari kita tengok. Fungsi tipografi ialah untuk komunikasi. Aplikasi tipografi ini adalah ada 3 yang utama lah. Yang pertama, papan tanda. Okey. Yang kedua, grafiti, yang mereka macam conteng pada dinding tu, itu panggil grafiti. Kemudian adanya infografik yang di bawah itu. Okey, dalam seni reka grafik tipografi ini adanya klasifikasi type. Dia bahagi kepada old type, transitional, modern, serif serif, sans serif dengan script. Okey, tajuk keempat, seni foto, kamera dan printing perimagean. Okey, kita tengok label komponen utama kamera. Okey, kanta, lensa, adanya dial mode. Okey, boleh ubah mode dia, butang penutup dia, denya iaitu flash, butang pembuka lensa, kemudian bahagian belakang, jendela bilik untuk tempat kamu fokus lah. Okey, cari
viewfinder, cari mana yang nak diambil gambar. Kemudian dengan screen paparan image. Lepas itu kita tengok pelbagai jenis kamera. Kita tengok daripada atas kiri itu kamera TLR. Okey. Kemudian adanya kamera kompak. Mungkin guna filem punya dulu Kemudian ketiga, handycam. Guna tangan untuk pegang punya. Kemudian adanya kamera SLR. Dengan sekarang lebih moden sikit, telefon pintar. Guna telefon pun boleh ambil gambar. Kemudian kamera foto segera ambil, kemudian terus cuci gambar keluar. Tablet pun boleh. Kamera webcam lah. Kemudian kamera aksi, kamera panorama. Okey, ada 6 teknik komposisi kreatif dalam fotografi. Pertama, peraturan ketiga. Kedua, imbangan. Kemudian sudut pandangan, garisan pembawa, kedalaman, pemangkasan dengan pembingkaian. Untuk tajuk kelima, seni reka grafik yang berkaitan dengan ilustrasi. Definisi ilustrasi ialah hasilan imej untuk dekorasi, interpretasi, komunikasi secara visual kepada teks, proses, idea atau konsep. Dan dalam ilustrasi boleh bahagi kepada 10 jenis ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi industri dan teknikal, ilustrasi sains dan perubatan, ilustrasi dekoratif, ilustrasi imajinasi, ilustrasi ekspresif, ilustrasi pengiklanan, ilustrasi fashion, ilustrasi penerbitan, ilustrasi flora dan fauna alam, ilustrasi komik dan animasi. Okey, ini adalah berkaitan dengan ilustrasi. Okey, untuk seni reka grafik ini kita perlukan idea. Semasa hasilkan idea tersebut, boleh bahagi kepada 3 proses. Yang pertama, thumbnail, iaitu fasa pertama, teknik lakaran pensel atau pen secara ringkas. Okey, lakarkan sahaja. Yang kedua adalah rough. Dia adalah fasa kedua, bentuk dan rupa yang jelas. Sudah tahu idea tu, rupa muka orang tu adalah macam mana punya. Kemudian ketiga, komprehensif, iaitu fasa akhir, idea gambar yang terperinci, sudah jelas, siap, lengkap. Okey. Untuk tajuk ke-6, seni foto, genre fotografi. Definisi dia adalah kategori atau style. Fungsi dia untuk memahami kandungan, konten ataupun konteks. Belajar menguasai teknik fotografi, hasil foto yang lebih berkualiti. Kita tengok contoh genre fotografi. Pertama, fotografi dokumentasi dan kewartawanan. Contohnya National Geographic, mereka ambil gambar sebagai dokumentasi. Kedua, fotografi jalanan. Jadi maksudnya lebih kepada kehidupan harian. Ketiga, fotografi portrait. Keempat, fotografi fashion. 5, fotografi alam dan landscape. 6, fotografi produk dan periklanan. Tajuk ke-6, seni foto infografik. Infografik ialah proses mereka bentuk informasi supaya dapat disampaikan kepada masyarakat dengan lebih efisien. Fungsi infografik adalah membantu pembaca mendapatkan maklumat daripada data yang kompleks dengan cepat dan menyeluruh.
Jadi kamu boleh nampak di bawah itu adalah contoh-contoh infografik. Gunakan pelbagai cara untuk sampaikan sesuatu maklumat. Guna chart. Okey, boleh juga adalah peta. Okey. Okey. Dan dalam infografik ini ada elemen dengan prinsip perlu digunakan, diaplikasikan. Untuk elemen visual ialah komponen atau bahan asas yang terdapat dalam infografik, yang seperti tipografi, ilustrasi, simbol dan ikon, graf dan carta, fotografi, warna. Prinsip visual ialah cara elemen-elemen tersebut diguna dan digarap bagi menghasilkan sesuatu rekaan infografik, seperti data dan statistik, hierarki dan flow, style visual, format dan size, naratif dan penceritaan. Okey, untuk proses penghasilan infografik, pertama adanya lakaran teknik. Lakarkan dulu. Okey, idea. Kedua, lakaran kasar. Okey. Kemudian ketiga, lukisan komprehensif. Sudah lengkap. Jadi ini adalah proses penghasilan infografik. Untuk tajuk ke-8, seni foto manipulasi imej dan e-portfolio. Manipulasi imej ialah satu proses untuk menambah baik atau mengubah suai foto menggunakan teknik. Tujuan dia untuk meningkatkan kualiti foto yang dirakam. Kemudian restorasi, baik pula imej foto yang rosak. Okey, ini adalah teknik asas manipulasi imej. Okey, adanya 8 ini. Dan untuk e-portfolio, definisi dia adalah merujuk kepada kompilasi hasil karya seni foto murid yang disimpan dan dipersembahkan secara dalam talian. Jadi dia panggil e-portfolio. Dan ini adalah kepelbagaian aplikasi e-portfolio dengan Pinterest, uploadkan gambar pada Instagram, Squarespace. Selepas anda menonton video ini, kamu boleh cuba jawab 40 soalan objektif pada link yang diberi pada description. Okay. Dan terima kasih anda menonton habis video ini. Semoga memberi manfaat kepada anda dan anda boleh skor dengan baik pada SPM nanti. Terima kasih.